Okay. So sekarang kita record. Okay, topik ni macam saya cakap tadi lah. So nama dia adalah ANOVA. So ada dua jenis ANOVA, one way ANOVA dan juga two way ANOVA. So first kali saya nak tuan-tuan clear bila sebenarnya kita nak pakai ANOVA. So ANOVA ni kita pakai dia bila mana kita ada lebih daripada satu mean. So katakanlah kita ada 3 population yang berbeza. So kita ada mu1, mu2 dan mu3. So bila kita nak bandingkan ketiga-tiga nilai mean ni sama ada dia adalah nilai dia sama ataupun tak sama, itu adalah konsep bila kita nak pakai ANOVA. Ataupun contohnya kalau saya tunjuk contoh yang lebih clear, katakanlah saya nak, ni adalah saya punya study, saya nak tahu are all mean incomes of Malaysian. Ya? Yeah? Ada presentation ke ni? Oh, tak nampak Tak nampak. Sebab saya biasa pakai Microsoft Teams. So bila saya pakai Meet ni kekok dah lama tak pakai. Okay, so sekarang nampak tak saya punya screen? Okey, nampak. Okay, contoh dia sekarang adalah, katakanlah saya ada senario ni. So kita nak tengok mean income. ANOVA ni dia hanya melibatkan mean saja. Ada mean baru boleh pakai ANOVA. So saya nak tengok mean income of Malaysians. Tapi beza dia, saya nak tengok population yang berbeza daripada negeri yang berbeza, from different state. Katakanlah kalau saya buat table dia bentuk dia akan macam ni. So dekat atas ni adalah state, negeri. Saya ada negeri yang berbeza. Ni adalah kita punya income lah. Sebab data yang kita kutip adalah income. So katakanlah saya ada income daripada 3 negeri yang berbeza. So saya ada income daripada negeri Pahang, saya ada income daripada Malaysians yang tinggal dekat Selangor dan juga yang tinggal dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So itu adalah 3 negeri yang berbeza. Saya pun ambil lah. Orang yang pertama income dia adalah katalah RM4,500. Orang yang kedua income dia adalah RM3,000 and so on lah. So depend berapa banyak sampel yang kita ada. So katakanlah saya nak compare mean income daripada negeri Pahang. So kita akan ada income yang pertama, income daripada semua Malaysian yang dekat Pahang, daripada saya punya sampel. And then kita ada mean daripada yang tinggal di Selangor dan juga mean daripada penduduk di Kuala Lumpur. So kalau kita nak tahu, so sama ada nilai mean ni adalah sama ataupun tidak sama, ni adalah bila kita nak pakai ANOVA. Kita nak tahu tu je. Sama ada nilai mean ni sama ataupun tidak sama. Tapi syarat dia, bila kita nak pakai ANOVA, kita kena ada lebih daripada 2 mean. So kena 3 mean dan ke atas. So kita kena ada 3 mean dan ke atas, barulah kita boleh pakai ANOVA. Contohnya kalau saya ada 2 saja, so apa yang kita nak kena pakai? So kalau kita ada 2 mean saja, kita nak banding antara mu P dengan mu S sama ada dia adalah sama ataupun tak sama. Yang ni kita akan pakai hypothesis testing. Kalau tuan-puan ingat, kita belajar dalam chapter 3, hypothesis testing. Kalau saya susun balik ni, so kita boleh tulis dia sebagai mu P tolak mu S adalah sama dengan kosong. Alternatif dia adalah mu P tolak mu S adalah tidak sama dengan kosong. Tapi idea dia kat sini yang saya nak bagi tahu adalah kita hanya boleh pakai ANOVA kalau mean kita dia adalah 3 dan ke atas. Paling sikit 3 mean. So paling banyak tak kisahlah, ada 4, 5, 6 ke 7, 8 ke tak kisah. Tapi dia kena lebih daripada 2. 3 ke atas baru boleh pakai ANOVA. Dalam ANOVA ni kita ada 2 jenis variable. So variable yang pertama, so nama dia adalah dependent variable. So dependent variable ni adalah nilai yang kita ubah. So nilai yang diubah. So tu kita panggil dia sebagai dependent variable. And then kita ada juga independent variable. Sorry, kita balik ni independent variable. So nilai yang kita ubah. So independent variable ni adalah dependent, adalah data yang kita kutip, data yang diambil. So kalau ikut balik dalam senario yang kita ada ni, so apa yang kita ubah dalam senario ni, apa yang kita ubah adalah state. Kita ada 3 negeri yang berbeza. Kita ada data daripada negeri Pahang, Selangor dan KL. So state ni kita panggil dia sebagai dependent variable.
Kalau soalan tu tanya, so what is the dependent variable? So apa data yang maklumat yang kita ubah dalam tu, tu adalah dependent variable ataupun dia dipanggil juga sebagai factor. Tu benda sama, nama je lain. So state ni dalam senario kita ni, state ni dikenali sebagai dependent variable ataupun kita panggil juga dia sebagai factor. And data apa yang kita kutip dalam kita punya senario ni? So bila kita nak tahu mean income, automatically bila kita ambil sampel, kita akan tanya sampel tu berapa dia punya income. So maknanya data apa yang kita collect? Income. So income ni adalah kita punya dependent variable. Tu adalah beza antara independent dengan dependent. So ini independent variable. So independent ni yang berubah. So dia independent. Yang dependent ni adalah nilai yang kalau bila kita ubah nilai independent tu, so automatically nilai dependent pun akan berubah. So dia adalah data apa yang kita collect. Okay, ni adalah purpose, apa tujuan one way ANOVA. Macam saya mention tadi, apa tujuan kita buat one way ANOVA. So tujuan dia adalah kita nak compare 3 ataupun lebih population mean, dengan syarat 3 paling sikit ataupun lebih. So kita nak tahu sama ada mean tu nilai dia sama ataupun tak sama. Tu je benda yang kita nak compare menggunakan ANOVA. Okay, ni saya dah cerita tadi pasal factor. So apa dia factor? Factor adalah kita punya independent variable. So apa yang berubah dalam senario tu, so tu kita panggil dia sebagai independent variable ataupun dikenali sebagai kita punya factor. And factor tu dia ada kategori yang berbeza. So kategori tu kita pakai notation K untuk represent kategori tersebut. So contohnya kalau saya refer balik example saya tadi, so state ni ada 3. So 1, 2, 3 maknanya berapa nilai K? So K adalah sama dengan 3. Sebab dalam saya punya factor state ni, saya ada 3 kategori yang berbeza. So which are Pahang, Selangor dan juga KL. So tu adalah K. Kita panggil dia sebagai kategori. Okay, untuk setiap kategori ni, bila kita ambil sampel dia tu does not have to be equal. Maknanya untuk setiap negeri yang berbeza tadi, dia tak semestinya kita akan ambil nilai sampel yang sama. Contohnya, okay, katakanlah daripada negeri Pahang, ada berapa orang saya ambil saya punya sampel. Katakanlah saya ambil sampel saya adalah sebanyak 10 orang. So N ni, as tuan-puan tahu, so N ni dimaksud dia adalah bilangan sampel. So NP ni saya represent negeri Pahang. So bilangan sampel daripada negeri Pahang adalah 10 orang. So daripada 10 orang, so setiap orang ni saya tanya berapa dia punya bilangan income. Okay, saya buat yang sama juga dekat negeri Selangor. So katalah Selangor ni banyak sikit saya punya sampel. So saya ada seramai 15 orang. And KL, katakanlah saya pun sama dapat macam Pahang, saya dapat seramai 10 orang. So the idea dia sekarang adalah untuk setiap kategori ni, tak semestinya kita ada bilangan sampel yang sama. Dia boleh jadi sama, boleh jadi saya ambil 10, boleh juga jadi nilai yang berbeza. Dia tak ada syarat yang mengatakan bahawa untuk setiap kategori, so bilangan sampel kena sama. Okay, itu adalah syarat untuk ANOVA. Okay, ni saya dah cerita telah independent dengan dependent. So independent sama juga dengan factor. So apa yang berubah dalam kita punya senario? So dependent variable adalah data. Data apa yang kita collect tu kita panggil dia sebagai dependent variable. Okay, macam mana kita nak buat ANOVA ni? So kalau tuan-puan ingat balik hypothesis testing dalam chapter 3, so apa yang kita akan discuss dalam chapter 4, 5, 6 semuanya adalah hypothesis testing. Step dia sama. Kita buat hypothesis, kita kira test statistik, kita cari critical value, kita decide reject, tak reject, kita buat conclusion. So untuk ANOVA dan semua yang kita akan discuss lepas ni dalam course ni, step dia semuanya adalah sama. Cuma okay, kalau hypothesis testing untuk chapter 3, dia hipotesis kita berbeza kan. Dia ikut senario, dia boleh jadi sama dengan, dia boleh jadi lebih kecil, boleh jadi lebih besar. Okay, tapi untuk case ANOVA, so hipotesis dia sentiasa sama. Cuma yang berbezanya nilai K je. So nilai K tu akan berbeza mengikut senario soalan tersebut lah. Tapi other than that, dia punya word, perkataan dan semua tu, dia adalah sentiasa sama. Okay. Kita tengok dulu, okay, apa step yang kita kena buat untuk buat ANOVA. Okay, step yang pertama adalah, so kita kena come out dengan ANOVA table. So kejap lagi saya tunjuk macam mana bentuk ANOVA table tu. Sebabnya daripada ANOVA table ni, so kita akan dapat nilai test statistik. Tu adalah tujuan kenapa kita buat ANOVA table. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya, apa dia test statistik? Ingat lagi tak apa dia test statistik? Ni chapter 3. Sudahlah.
Baru ingat hari ni makan cendol banyak Sarawak ni. Oh, cepat tak ingat tu. Okay. Apa dia test statistik? Test statistik ni contohnya, okay, katakanlah saya ada curve. Inilah kita punya curve. Okay, katakanlah saya ada hipotesis kan. So, mu adalah sama dengan 50. Katalah alternatif adalah mu tidak sama dengan 50. Katakanlah kita ada hipotesis. Okay, kalau kita ada hipotesis sama dengan atau tak sama dengan, automatically, ingat tak kita ada two tail dengan one tail kan? Automatically kalau sama dengan tak sama dengan, so kita akan ada two tail. Ni adalah kita punya curve lah. Okay, test statistik ni adalah, apa dia test statistik? Test statistik tu adalah nilai yang kita kira pakai formula tu. So, X bar tolak mu naught over S over square root N. Nilai yang kita dapat ni, so kita panggil dia sebagai test statistik. So, test statistik ni nilai yang kita tengok, oh dia jatuh kat mana? So, dia masuk dekat acceptance ke? Ataupun dia masuk dalam rejection region. Tu nama dia, kita panggil dia sebagai test statistik. Dan kalau tuan-puan ingat satu lagi, nama dia adalah critical value. So, apa dia critical value? So, critical value ni adalah nombor yang sempadan, yang memisahkan antara acceptance dengan rejection region. Kalau ingat balik yang saya lorek ni, so nama dia adalah rejection region. Kalau nombor kita masuk dalam kawasan ni, apa yang kita kena buat? Kita kena reject, Ishna. And kat tengah ni, kita panggil dia sebagai acceptance regions. Kalau nombor kita masuk dalam acceptance region, so kita kena accept Ishna ataupun do not reject Ishna. Right? So critical value ni nombor yang duduk kat sini. Contohnya katakanlah saya kira, okay, critical value saya 1.96. Dia duduk sebelah sini, dia jadi negatif 1.96. Dia duduk belah kanan, dia akan jadi positif 1.96. Saya pun bandinglah, okay. Katakanlah saya kira test statistik dapat nilai 3.58. So 3.58 ni kat mana nilai dia? Dia akan jatuh dekat sini. Dia lebih besar daripada 1.96. Dia kat sini. So kita, apa yang kita buat adalah bila dia masuk dalam rejection region, so kita kena reject H0. Okay, tu ada idea. Sama ni konsep yang kita nak pakai dalam chapter 4 ni. Okay, so test statistik tu sebelum ni kalau chapter 3 adalah nilai yang kita kira menggunakan formula. Tu test statistik. Okay, dalam ANOVA pula macam mana kita nak kira test statistik? Kita kena buat table ni. So nama dia adalah ANOVA table. Kejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak buat ANOVA table ni. Okay, bila kita dah ada ANOVA table, step seterusnya barulah kita boleh buat hypothesis testing. So macam biasa hypothesis testing, step nombor 1 adalah kita kena tulis hypothesis. Macam saya cakap tadi, yang ni tuan-puan tak payah come out sendiri dengan hypothesis. Yang ni memang dia dah tetap. Soalan keluar macam mana pun macam ni lah dia punya hypothesis. Cuma beza dia adalah bilangan K. Mean dia tu ada berapa? Okay, contohnya kalau saya refer balik kepada example saya tadi. Okay, mana example saya tadi? Okay, untuk case state saya ni, okay, saya ada berapa mean? Saya ada 3 kategori. So, K adalah bersamaan dengan 3. So, maknanya bila saya tulis saya punya hypothesis, saya akan tulis mu 1 adalah sama dengan mu 2 adalah sama dengan mu 3. Kenapa berhenti dekat 3? Sebabnya bilangan kategori kita ada 3 sahaja. Tu adalah kita punya null hypothesis. Okay, untuk kita punya alternative hypothesis, yang ni memang tuan-tuan salin je. Tak payah fikir, salin je. So, apa dia alternative hypothesis? So, alternative hypothesis adalah at least one population mean is different. Yang atas ni kita kata semua nilai mean tu sama. Yang bawah ni kita kata salah satu daripada mean tu adalah berbeza. Kita tak tahu yang mana satu. Cuma kita tahu semua tu tak semua adalah sama. Tu adalah kita punya hypothesis. Okay, step nombor 2. So, bila kita dah buat ANOVA table tu, so kita dapat test statistik. Ni adalah kita punya test statistik. F-test ni kita panggil dia sebagai test statistik. So, apa yang kita kena buat dengan test statistik ni? Kita kena compare dengan nilai ni. So, nilai ni kita panggil dia sebagai critical value. So, dia adalah nilai yang memisahkan antara kita punya acceptance dengan rejection region. So, satu benda pasal ANOVA ni, so ANOVA ni adalah dia sentiasa right tail test. Saya nak ingatkan balik tuan-tuan. So, apa dia right tail test? Right tail test ni maknanya kalau kita buat test, rejection dia, region dia sentiasa berada di sebelah kanan. Sebab tu nama dia right tail. Kenapa nama dia right tail? Sebab rejection region dia berada di sebelah kanan. So, dekat sini, ni nilai critical value kita. Dekat sini. So, nilai yang memisahkan antara acceptance dengan rejection region sepadan dia tu, nilai dia adalah critical value. So, macam mana kita nak kira critical value? Ni adalah nilai critical value.
So dia adalah F alpha K tolak 1 capital N tolak K. K tu tuan-puan dah tahulah siapa ada K. K tu adalah bilangan kategori. Tapi apa dia N? Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya? Apa dia N? N ni sama dengan apa sebenarnya? Population. N ni adalah betul. Kalau kita kira sebelum-sebelum ni, N ni mewakili berapa banyak population yang kita ada. Tapi dalam ANOVA ni dia lain sikit N dia. N kecil dalam ANOVA adalah sampel setiap kategori. Setiap kategori tu ada berapa dia punya sampel. Okay, dalam N besar pula, ni adalah total sampel. So kalau kita kira semua sampel daripada keseluruhan kategori, so berapa nilai N? Tu adalah untuk N besar untuk ANOVA. Ni N ni kita kena letak kat sini lah. Tu adalah kita punya critical value. Okay, kemudian bila kita dah ada curve ni, kita banding lah. So kalau tuan-tuan punya test statistik tu nilai dia masuk kat sini, kita kena, ni kita panggil dia sebagai acceptance region. Masuk dalam ni kita kena accept lah Hishna, tak boleh buat apa. Okay, so nama dia adalah acceptance region. So kalau dia masuk dekat sini, tak boleh nak buat apa. So memang kita kena reject H0. Dia nama dia adalah rejection region. Tu adalah right tail test. Okay, lepas kita dah decide sama ada kita accept ke do not accept H0 tu, barulah kita akan come out dengan conclusion. So kita kena conclude lah daripada sampel yang kita ada tu, mean tu sama ke tak sama. Tu adalah kita punya conclusion. Okay, tu sahaja idea untuk ANOVA. In term of aptitude testing, saya rasa InsyaAllah tuan-tuan tak ada masalah. Cuma untuk buat ANOVA table je saya kena explain sikit. So macam mana nak buat ANOVA table. So ni adalah ANOVA table. Macam ni lah rupa dia ANOVA table. So dalam quiz nanti saya akan bagi soalan. Saya akan kata okay, construct ANOVA table. Okay, ni adalah table yang tuan-tuan kena construct. Okay, dalam ANOVA table ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Tapi sebenarnya ada 4 je yang kita kena isi. Okay, kolom yang pertama adalah sum square. So macam mana kita nak kira sum? Dalam sum square ni dia ada elemen dia. So elemen pertama dia adalah TR ni. TR ni stands for treatment. Kita panggil dia sebagai sum square treatment. Elemen yang kedua, sum square error. Elemen yang terakhir adalah sum square total. Untuk kira setiap ni, dia ada cara dia. Okay, cara dia adalah untuk sum square treatment, kita tengok dulu sum square treatment. Okay, formula untuk sum square treatment ni adalah ni formula dia. So dia kata sum square treatment adalah bersamaan dengan sum daripada I sama dengan 1 sampai K. So X I dot over N I minus X dot dot over capital N. Okay, sebelum saya cerita pasal formula ni, saya nak cerita dulu apa maksud setiap elemen. Okay, apa maksud setiap elemen ni? X yang atas yang kecil ni, Xi dot ni, dia adalah hasil tambah. Hasil tambah tu sum lah. Sum of each category. Okay, untuk setiap kategori tu kita kena tambah. So kategori pertama tambah semua. Kategori yang kedua tambah semua. Tu adalah maksud Xi dot. And untuk jumlah setiap kategori tu, kita kena bahagikan dia dengan dia punya bilangan sampel. Kalau kategori tu sampel dia ada 5, kita bahagi 5. Kalau kategori tu sampel dia ada 3, bahagi 3 and so on lah. So depend. Okay. And apa maksud X dot dot? Ni adalah total of all sample. So maknanya kita kena tambah semua sampel daripada kategori yang pertama sampailah kategori terakhir. Tu adalah maksud X dot dot. X dot dot ni kita dalam matematik dia punya term statistikalnya kita panggil dia sebagai grand total. So total keseluruhan. And kita bahagikan dia dengan bilangan sampel keseluruhan. Okay, tak jangan risau. Yang ni kejap lagi bila saya tunjuk example, so tuan-tuan akan lagi faham lah apa maksud setiap elemen tu. Okay, itu adalah sum square treatment. Kita letak dia dekat atas ni. Okay, dekat bawah sum square treatment ada sum square error. Tapi sum square error ni formula dia adalah sum square total tolak sum square treatment. Maknanya kena tahu dua-dua dulu apa nilai sum square treatment, apa nilai sum square total, barulah boleh kira apa dia sum square error. Okay, sum square total ni pula formula dia panjang sikit kalau kita kena compare dengan yang lain-lain. Dia adalah Xij square tolak sum grand total square bahagi dengan capital N. So apa maksud Xij square ni? Ni adalah setiap elemen dalam sampel kita tu, kita kena squarekan dia and kena tambah daripada kategori 1 sampailah kategori yang terakhir. Tak apa, yang ni kejap lagi saya tunjuk. Jangan risau dulu pasal ni. Yang ni saya tunjuk kejap lagi. Okay, tu nama dia adalah sum square total. Okay, kemudian dekat kolom sebelah dia tu, so kita ada degree of freedom. So degree of freedom ni,
Okay, untuk sum square treatment, degree of freedom dia adalah K tolak 1. Saya dah mention banyak kali dah K ni. Apa dia K? K ni adalah number of category. Dalam kita punya factor tu ada berapa kategori? So kita panggil dia sebagai K. And error pula, so dia adalah capital N tolak K. So capital N ni adalah total sample. Dalam keseluruhan kita punya senario tu, berapa total sample yang kita ada, tolak bilangan kategori. And total degree of freedom untuk total adalah capital N tolak 1. Ni macam biasalah kalau untuk quiz, assignment ataupun exam, tak ada masalah, tak payah hafal benda ni, tuan-tuan boleh refer dalam buku. So cuma kena tahu je lah, so apa maksud individual setiap term tu. K apa dia, N apa dia, N kecil apa, N besar apa. Okay, and then untuk column yang ketiga, so kita ada mean square. So macam mana kita nak kira mean square? Nak kira mean square ni simple saja, tak payah pakai formula apa-apa. So kita ambil nilai sum square, so kita bahagi dengan nilai degree of freedom, tu adalah kita punya mean square. So contohnya kalau mean square treatment, dia adalah sum square treatment bahagi K tolak 1, so dapatlah nilai mean square treatment. Kalau untuk mean square error, ambil nilai sum square error bahagi dengan N tolak K, tu adalah nilai mean square error. Yang kelabu ni maknanya tak ada. Nilai ni kita tidak perlu, tak payah cari. Tu maksud yang kolom yang kelabu ni. Okay, and then kalau tuan-tuan ingat tadi saya ada cerita pasal test statistik. Dekat mana kita punya nilai test statistik? Ni nilai test statistik kita. So kita panggil dia sebagai F-test. Macam mana kita nak dapat nilai F-test? So nilai F-test ni adalah mean square treatment yang kat atas. So bahagi dengan kat bawah. So which is the mean square error. So ambil nilai kat atas, bahagi nilai kat bawah. Tu adalah kita punya F-test. Okay, dah dapat nilai F-test setelah. Tu adalah kita punya ANOVA table. And critical value ni tak kisah. Kalau tuan-tuan nak letak siap-siap kat sini pun tak apa. So nak buat lepas hypothesis testing pun tak apa. Tak ada masalah. Mana-mana. And critical value dia ada untuk F-test kita ada 3 parameter lah. So parameter yang pertama adalah alpha. So parameter yang kedua adalah K tolak 1. So parameter yang ketiga adalah capital N tolak K. So dia ada, bila kita tengok dalam table, ada 3 nilai yang kita kena tengok untuk kita cari nilai F. Tapi yang tu tak apa. So kejap lagi kita tengok F kat mana kita nak cari nilai F dalam statistical table. Okay, and macam saya mention tadi, untuk kita buat ANOVA ni, so dia sentiasa adalah right tail test. Rejection region dia sentiasa di belah kanan. Maknanya katakanlah nilai F test kita tu, so lebih besar daripada critical value. So kat sini nilai critical value. So kalau nilai F test kita lebih besar daripada critical value, automatically kita kena reject. Tapi kalau dia lebih kecil, so kita do not reject. Sebab kita kena accept H now. Tu adalah cara kita nak buat decision sama ada reject ataupun tak reject. Okay, sekarang saya nak tunjuk contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama ni saya rasa kalau tuan-tuan ada buku, dalam buku pun ada contoh. Kejap lagi saya tengok contoh dulu, kejap lagi kita buat exercise. Okay, contoh yang pertama ni dia kata an experiment was performed to determine whether annealing temperature of ductile iron effect is tensile strength. So sekarang kita ada satu faktor. So faktor kita ni adalah annealing temperature. Saya pun tak sure annealing tu apa maksud dia. Tapi kita nak tengok sama ada betul ke tak annealing temperature ni dia mempengaruhi tensile strength ke atas iron yang kita test tu. So dalam kes ni kita ada 4 jenis annealing temperature yang berbeza. Temperature dia 750, 800, 850 dengan 900. Untuk setiap temperature ni, so kita ada 5 specimen ataupun 5 sampel lah untuk setiap. So maknanya untuk kategori yang pertama ni sampel kita ada 5, yang ni pun ada 5. So yang ketiga pun ada 5, so yang keempat pun ada 5. Untuk kes ni kita ada untuk setiap temperature tu kita ada bilangan sampel yang sama. So the tensile strength was measured for each temperature. So the result are presented as follows. Table ni adalah kita punya result lah. Okay, daripada apa yang kita tengok ni, boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya? So kalau soalan ni tanya what is the factor, yang mana satu kita punya factor? Apa kita punya factor? Temperature. Betul. Okay, dalam untuk kita punya case ni, apa kita punya factor? Factor kita adalah temperature. Kenapa? Sebab factor tu, temperature tu berubah-ubah nilai ni. Mula-mula kita pakai 750, kemudian kita ambil 800, kemudian 800.5, kemudian 900. So temperature tu adalah kita punya factor ataupun kita punya independent variable. Okay. Okay, apa pula kita punya dependent variable? Yang mana satu dependent variable?
Tensile strength. Betul. So apa yang kita ukur sekarang? So untuk setiap temperature yang berbeza ni daripada kita punya sampel, kita ambil dia punya tensile strength. So tensile strength ni adalah kita punya dependent variable. Tu je lah information yang kita kena tahu daripada table ni. Okay, kemudian kita tengok dia kata, so write the model, assumption and rule. Yang ni saya rasa tak payahlah, model, assumption and rule ni. Dia sangat statistical. Yang ni tuan-puan tak payah risau. Yang ni, tapi kalau tuan-puan nak tengok model dia, ni adalah dia punya model. So model ni memang fix. Kalau soalan tu tanya, so apa kita punya model? Salin je lah ni. Ni adalah kita punya model. So Xij adalah sama dengan mu tambah alpha I tambah epsilon Ij. Ni kita panggil dia, nama dia adalah epsilon. Okay, I ni adalah berapa bilangan kategori yang kita ada. Untuk kes ni kenapa 1, 2, 3, 4? Sebab kita ada 4 kategori. So kategori kita 750, 800, 800 setengah, 900. Sebab tu nilai I kita ada 1, 2, 3, 4. And J ni pula, so J ni mewakili apa? So J ni mewakili bilangan sampel. So untuk kes kita tadi ada berapa sampel? Untuk setiap temperature ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sampel. Sebab tu kita tulis J ni adalah daripada 1 sampai 5. Okay. Boleh jadi ada kes yang bilangan sampel kita ni tak sama. Contohnya macam tadi kan, kata macam yang negeri tadi, saya ambil 10, 15, 10. So macam mana kalau kes tersebut? Kalau kes yang tak sama, kita ambil nilai maksimum. So katakanlah nilai maksimum dia untuk sampel tersebut adalah 15, kita pun tulis 1 sampai 15. So ambil nilai yang paling banyak. Ni assumption ni tuan-tuan boleh baca sendirilah. Ni adalah kita punya rules lah. Saya rasa yang tu tak penting sangat pun sebab kita tak payah check. And then for B dia kata state the dependent dengan independent variable. So tuan-tuan dah state tadi dependent variable kita adalah tensile strength, independent kita adalah temperature yang berubah dalam cerita tu. Okay, untuk C dia kata perform the ANOVA method. Soalan ni dia memang tak ada nak pusing-pusing, dia memang very straightforward. Kalau ANOVA dia akan kata ANOVA and test the hypothesis at 0.01 level of significance. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya apa dia 0.01 ni? 0.01 tu adalah nilai apa? Alpha. Betul. 0.01 tu adalah nilai alpha. Sama juga macam chapter 3. Dia memang terus bagi tahu berapa nilai alpha. So alpha tu adalah kita punya level of significance. Okay. And dia kata test the hypothesis at 0.01 level of significance that the mean data provided is the same for all four temperature. Kita nak tahu betul ke tak mean strength tu adalah sama untuk keempat-empat temperature. Tu adalah tujuan ANOVA. Sama ke tak sama? Okay, step nombor 1 macam biasa adalah kita come out dengan hypothesis. Macam saya cakap tadi, hypothesis dia sentiasa adalah sama. Tuan-tuan salin je. Okay, untuk H0 dia, dia bergantung kepada berapa kategori yang kita ada. Untuk cerita kita ni, kita ada K adalah sama dengan 4 sebab tu mu kita ada 4. So mu 1, mu 2, mu 3, mu 4. Kalau ada 3, berhenti sampai mu 3. So alternatif dia pula, dia ada dua cara nak tulis. Sama ada boleh tulis dalam bentuk simbol ataupun boleh tulis dalam bentuk ayat. Tapi suggestion saya, tuan-tuan tulis je lah dalam bentuk ayat macam ni. Supaya kalau tulis dalam bentuk nombor, kita kena tukar kat sini. Ini bergantung kepada berapa kategori lah. So kenapa kat sini ada 1, 2, 3, 4? Sebabnya bilangan kategori kita ada 4. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk ayat macam ni, at least one population mean is different. Yang ni, tak kisah, tak payah tukar apa-apa. So salin balik sahaja ayat ni, settle. Itu adalah kita punya alternative hypothesis. Okay, ni adalah step dia. So macam mana kita nak come out dengan ANOVA table. So dapat je table ni, step pertama yang tuan-tuan kena buat adalah kena cari hasil tambah setiap kategori. Ni adalah kita punya kategori ni. So kita ada 4 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4. Step nombor 1, kita tambah semua nilai untuk setiap kategori. Kategori yang pertama, so kita tambahlah 19.72, 20.88, 19.63, 18.68, 17.89. So dapatlah nilai. Jumlah dia adalah 96.8. Kita buat benda yang sama untuk kategori yang kedua. Dapat nilai 94.96. Kategori yang ketiga dapat 82.32. Kategori yang keempat dapat 76.35. Kemudian untuk grand total, kalau tuan-tuan ingat tadi saya ada cerita ni pasal X dot dot ni, maksud dia adalah grand total. So kita tambah semua nilai 4 ni. So kita dapatlah grand total kita adalah bersamaan 350.43. So kalau kita tambah semua nilai sampel ni, so nilai dia ni 350.43.
So kita pun carilah setiap elemen tadi. Kalau tuan-tuan ingat sum square tu, okay, macam mana nak cari sum square treatment? So kita ambil jumlah daripada kategori nombor 1, 96.8, squarekan dia. So bahagi dengan bilangan sampel. Sampel kita untuk kategori 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita bahagi dengan 5. Sama juga kategori yang kedua, kita ambil 94.96. So bahagi dengan bilangan sampel dia ada 5. Sampailah yang terakhir. So 76.35 bahagi dengan bilangan sampel 5. Okay, last kali barulah kita tolak. So apa yang kita tolak, kita ambil grand total nilai keseluruhan 350.43 square bahagi dengan bilangan keseluruhan sampel. Ada berapa total sampel kita ni? Setiap satu ni ada 5 kali dengan 4. So N kita, capital N besar adalah bersamaan dengan 20. So tekanlah kalkulator, dapatlah nilai. So 58.6501. Itu adalah sum square treatment. Kalau tuan ingat dalam table tadi dekat mana kita punya sum square treatment? Dekat sini. Ni adalah kita punya sum square treatment. Masuk dekat situ. Okay, kemudian lepas dah cari sum square treatment, kita kena cari pula elemen yang kedua. Ni dia rumit sikit nak cari. Sebab sum square total ni, apa yang kita kena buat adalah untuk setiap sampel ni kita kena squarekan dia. So kita kena ambil, okay, sampel yang pertama 19.7, squarekan dia. Sampel yang kedua 20.88, squarekan dia. 19.63, squarekan dia. Sampailah, ni kena buat semua. Sampailah yang terakhir nilai dia adalah 13.25 square. Tapi kalau kita tulis, kita tak bolehlah tulis semua ni kan. Bila kita tekan calculator, kita kena masukkan semua nilai. Tapi in term of penulisan, bila kita tulis, kita hanya ambil selalunya dua nilai yang paling awal. Okay, tambah dot. Dalam matematik apa maksud tambah dot ni? Maksud dia and so on. Ni adalah maksud 3 dot. Dia memang 3 dot dalam mathematical notation. And so on sampailah yang terakhir. Yang terakhir ni kita tulislah. Yang terakhir nilai dia adalah 13.25 square. Kemudian ikut formula dia tolak. Tolak ni nilai dia sama dengan kat atas. Kita ambil grand total, squarekan dia. So bahagi dengan capital N. So dapatlah nilai berapa. Itu adalah sum square total. And sum square error, kalau ingat balik formula tadi. So sum square error dia adalah sum square total tolak sum square treatment. So ambillah nilai ni, tolak nilai ni, dapatlah. So dia adalah 36.8374. So itu sahaja. Okay, lepas dah dapat, so ganti masuk ni sum square treatment, ni sum square error, ni adalah sum square total. Kemudian tulis degree of freedom. Okay, degree of freedom untuk treatment K tolak 1. So K kita sama dengan 4. So 4 tolak 1 dapat nilai sama dengan 3. So capital N tolak K. Capital N tadi nilai dia 20 tolak 3. Tolak 4. So nilai dia adalah bersamaan dengan 16. And total yang bawah sekali dia adalah capital N tolak 1. Formula dia capital N tolak 1. So dia adalah 20 tolak 1. So nilai dia adalah bersamaan dengan 19. Sampai sini je kita kena kira. Yang selepasnya tu dia adalah bergantung kepada nilai yang kita dapat. So mean square yang kat atas ni adalah ambil nilai sum square bahagi dengan nilai ni. So 58.6501 bahagi 3. So dapatlah 19.55. Nilai kat sini 36.8374 bahagilah dengan 16. Dapatlah 2.3023. Kemudian untuk dapatkan kita punya F-test, ambil nilai atas bahagi nilai bawah, dapatlah. So dia adalah bersamaan dengan 8.4915. Okay. And ni adalah kita punya critical value sebab alpha kita 0.01. Yang ni dekat mana nak ambil nilai 3 ni? Nilai 3 ni sebenarnya daripada sini. Ni nilai 3. And 16 kat belakang ni daripada mana? 16 ni nilai kat bawah ni. So tu adalah kita punya critical value 0.01316. Untuk kes ni nilai dia adalah 5.2922. So tuan-tuan pun lukislah lepas tu curve ni. So dia sentiasa dekat right tail test. So dia sentiasa rejection region tu berada di sebelah kanan. So nilai kita kat sini adalah 5.2922. Ini nilai sempadan antara rejection dengan critical dengan acceptance region. So bila kita banding dengan kita punya nilai F-test ni, F-test kita ni confirm lebih besar sebab 8 lebih besar daripada 5, automatically dia masuk dalam rejection region. Sebab itulah dalam kes ni kita kena reject H null. Apa maksud dia kalau kita reject H null? Bila kita reject H null, maksudnya H null ni salah lah. Ni salah, maknanya yang betul adalah alternatif.
So maknanya kalau kita buat conclusion, kita akan kata at least one population mean is different. Sebab itulah dekat sini dia come out dengan conclusion, dia kata at alpha equals 0.01, at least one of the population mean of temperature is different. Tu adalah step dia untuk ANOVA. So buat tu habis, settle. Tu adalah Salah. dia. Macam mana nak dapat apa ni 5.292 tu? Critical value. Okay. Critical value dia. Okay, critical value ni sebenarnya kita ambil dalam table. 0.01316 ni, gimana tuan-tuan ada table kan? Statistical table ni. Ada tak? Biasa table kami belajar ada 2 je, ni ada 3 ni, macam mana nak guna tu? Oh, macam mana nak tengok? Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, sebelum ni mungkin biasa pakai Z dengan T kan? Okay, dekat muka surat berapa ya? F-test ni, nama dia adalah ni chi-square. So F-test ni dia start dekat muka surat 40. Kalau tuan-tuan ada table sekarang, bilik muka surat 40 ni, ni ada F-test ni. F-test ni kalau kita tengok tadi, kita punya nilai, kita adalah F, berapa tadi? F 0.01316. Saya tulis kat sini F 0.01316. Betul lah tu, tuan cakap tadi. So kita sekarang ada 3 benda kita kena tengok. Okay, yang first kali yang kita kena tengok adalah nilai alpha. Kita kena cari dekat alpha sama dengan 0.01. Okay, F distribution ni, table dia sangat banyak. Dia start daripada muka surat 40 ni sampailah muka surat akhir. Kenapa? Sebabnya setiap table ni, dia ada nilai alpha yang berbeza. Kalau kita tengok yang muka surat 40 ni, alpha dia nilai berapa? Ni untuk alpha 0.01. Ni bukan kita punya lah. Sebab kita punya 0.01. Kita pun turun lagi. Ni 0.01. Like still, ni 0.005 bukan. Ni 0.025 pun bukan. Okay, sampailah jumpa 0.1. Ni adalah 0.01. Okay, saya tulis balik as ni. So F 0.01 berapa tadi? So 316. So 316. Okay, kita dah tengok dah. Ni alpha yang ke atas sekali adalah 0.01. Okay, kemudian nak tengok pula elemen yang kedua, 3. Okay, bila kita nak tengok elemen yang kedua ni, kita kena tengok dekat new 1. Dekat atas ni adalah new 1, kita cari dekat mana nilai dia adalah bersamaan dengan 3. Ni adalah kolom dia. Dekat sini, semua ni adalah untuk new 1 sama dengan 3. Okay, kemudian tengok pula dekat tepi. Ni 16 ni, kita panggil dia sebagai nilai new 2. Ni macam V ni, kita tak panggil dia V, nama dia adalah new. Dia adalah new 2. Dekat mana nak tengok new 2? New 2 ni kita tengok dekat sisi ni. Dekat mana nilai dia 2? Dekat sini 16. Dekat sini nilai dia 16. Okay, kita pun tengoklah dekat mana dia bersilang. So dia bersilang dekat nilai ni. So 5.2922. Tu adalah macam mana kita cari table. Mula-mula tengok atas dulu. Cari 0.01. Kemudian tengok pula dekat new 1. Yang baris kat atas sekali ni. Okay, kemudian tengok pula kat tepi. Nak nilai dia adalah bersamaan dengan 16. Tu adalah macam mana kita cari critical value. Boleh ke? Boleh, faham. Cuma nak tanya doktor, apa ni jadual tu selain buku dalam internet ada ke? Dalam internet? Jadual tu lah kita nak download. Nak download lah. Nak download nak buat apa? Dah jadual tu lah kan buku kan. Buku tak beli lagi ni. Oh ni. Oh tak ada buku ke? Cik tak ada buku? Tak ada. Okey, tak ada masalah. Kalau cik tak ada buku ni, kejap lagi saya bagi buku ni. Software ke? Saya bagi ni lah PDF saya ni. Tapi saya tak bagi semua, saya tak bagi semua buku surat lah. Saya bagi buku surat yang mana perlu saja. Time test pun macam tu jugalah. Sebelum ni cik jawab test macam mana cik? Belum ni sama juga. Doktor bagi yang berkaitan je lah. Oh maksudnya untuk exam. Untuk exam pun jangan risau. Nanti saya akan bagilah dekat mana page yang nak pakai, yang tu saya akan bagi. Tak apa, kita habis kejap lagi saya terus bagi. Okey. Okey, ni kita buat exercise satu. Sebelum kita habis One Week ANOVA ni, dah habis lah, benda simple je. Okay, kita buat satu exercise. Ni adalah contoh soalan test lah yang saya ambil daripada semester-semester sebelum ni. Okay, dia kata kat sini, an acoustical engineer is studying noise level in center city on weekdays. Nak tengok ni noise level.
dekat city tu untuk hari yang berbeza. So she takes measurement each day of the weekdays for 4 weeks at the same intersection and at the same time. The following measurements were taken. So kalau tuan-tuan tak faham sekalipun statement dia kata apa, terus tengok table. So daripada table ni terus kita boleh bagi tahu so apa yang berbeza daripada segi study yang acoustical engineer ni buat. Okay, yang independent variable kita adalah days. Dia ambil sampel pada hari yang berbeza. So hari Monday, ni dia punya sampel. Untuk Selasa, ni dia punya sampel. Untuk Rabu, ni dia punya sampel and so on. So kalau tengok beza sikit daripada yang kita punya example sebelum ni adalah untuk case kita ni, kita ada berapa kategori? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So nilai K adalah sama dengan 5. And untuk case ni, bilangan sampel untuk setiap kategori adalah tidak sama. So untuk hari Ahad, so kalau kita tengok N dia ada berapa? So untuk hari Isnin, kita ada 1, 2, 3. So kita ada 3 sampel. Untuk hari Selasa ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampel. Untuk hari Rabu kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sampel juga. Untuk hari Khamis ada 1, 2. Ada 2 sampel sahaja. Dan untuk hari Jumaat ada 1, 2, 3, 4. So ada 4 sampel. So K sama dengan 5. So bilangan sampel adalah berbeza. Kemudian soalan yang pertama dia tanya, so what is the variable in the study? Variable ni dia tanya sama ada variable ataupun variables lah. So dalam kes ni kita ada 2 variable, macam saya cakap tadi. So kita ada satu adalah independent variable, so apa yang berubah. Satu lagi adalah dependent variable, so maklumat apa yang kita collect. So apa yang berubah kat sini? Days, hari yang berubah. So data tu kita ambil hari yang berbeza, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So dependent variable adalah data apa yang kita ambil. So noise level, untuk setiap hari tu berapa kita punya noise level. Itu adalah dependent variable. And soalan ni tanya what is the factor in this study. So macam saya mention tadi, factor ni sama juga dengan independent variable. Dia adalah benda yang sama. So untuk kes ni factor kita adalah hari. Pada hari yang berbeza kita nak tengok sebenarnya ada beza tak antara noise level untuk hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dengan Jumaat. Okay, yang ketiga barulah dia kata so construct ANOVA table. Sebenarnya dalam soalan ni tak ada table ni ya. Ni saya yang letak supaya kita boleh refer. Okay, pertama sekali sebelum kita buat ANOVA table, benda first yang tuan-tuan kena buat bila jumpa je soalan ANOVA adalah kita kena sum. Kena tambah siap-siap. Untuk setiap ni, untuk setiap kategori ni berapa kita punya sum. Okay, untuk kategori yang pertama, saya tulis dia sebagai X1 not. So, okay, saya pun tambahlah. Okay, 66, okay, tambah 71, tambah 70. Berapa nilai dia? So, nilai dia adalah 207. Ni saya kira ni, tapi kalau saya salah boleh tolong betulkan. Okay, untuk yang kedua pula sama juga. Kita tambah semua 76, tambah 74, tambah 73, tambah 75. So 76, 74, 73, tambah 75. So nilai dia adalah bersamaan dengan 298. So kategori yang ketiga saya tambah pula. So 66, tambah 73, tambah 68, tambah 71. So nilai dia adalah 278. So nilai yang keempat pula, so saya ada 2 data je. So 73 tambah dengan 67. So nilai dia adalah bersamaan dengan 140. Dan untuk hari Jumaat kategori yang kelima, so kita ada 70 tambah 66 tambah 65 tambah 67. So dia adalah bersamaan 268. So untuk setiap kategori tu kita tambah. And then untuk grand total, yang ada X2 dot tu, kita kena tambah lah semua nilai ni kita kena tambah. So saya pun tambah 207, tambah 298, tambah 278, ditambah 140, tambah 268. Okay, saya dapat nilai 1191. So tu kita panggil dia sebagai grand total. Okay, sekarang bila dah ada semua nilai ni, barulah kita boleh construct ANOVA table. So sebelum construct ANOVA table, so benda first yang kita kena ada adalah sum square treatment dan juga sum square total. Okay, macam mana kita nak kira sum square treatment? Tuan-tuan dah tengok dah tadi in term of kita punya example. So apa yang kita kena buat adalah kita kena ambil data daripada kategori yang pertama. Okay, ni adalah kita punya data 207. Okay, ada berapa kita punya sampel? Kita ada 3 sampel daripada kategori yang pertama. So maknanya kita kena ambil kat sini. So dia akan jadi 207. Jangan lupa square. So 207 square bahagi 3. Kemudian tambah. So kategori yang seterusnya.
So kita ada nilai 298. So ambil 298 square. So bahagi dengan berapa? So bahagi dengan 4. So ni akan jadi 298 square bahagi 4. Tambah untuk kategori seterusnya 278 square bahagi 4. Boleh tak siapa-siapa tolong kira untuk saya ni dapat berapa ni cepat-cepat sikit. Okey, yang kategori yang ketiga, nilai dia 140. So bahagi dengan 2. So 140 square bahagi dengan 2 tambah sampailah kategori yang terakhir. So saya ada 268. So bahagi dengan 4. So 268 square bahagi dengan 4. Okay, tetapi yang last kali, yang bila kita ada x dot dot tu, dekat formula dia tu, yang ni kita kena tolak. Yang sebelum ni sum. Apa maksud sum ni? Sum ni maksud dia adalah tambah, hasil tambah. Kita kena tolak. So dia akan tolak, tadi nilai kita dapat 1191 square bahagi. Okay, ada berapa kita punya capital N? Ada berapa capital N dalam kes ni? Apa kita punya nilai capital N? Empat. 5. 5K capital N. K sama dengan 5. N besar sama dengan? 4. 4. 4. Macam mana dapat 4? Okay, N besar ni adalah bilangan sampel 17. keseluruhan. Betul, ada 17. Macam mana dapat 17 tu? Kita tambah semua sampel kita ni. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 2, 12. 12 tambah 4, dia akan jadi? Betul. 17 ni. Ni 10 tambah 17. Ni adalah 17. So, N kita. Dengan N kecil. N besar ni adalah 17. Okay, kira lah dapat berapa. Dapat berapa ni? Sum square treatment ni. Siapa yang pakai kalkulator yang colour silver atau colour putih tu, pilih nombor 1 terus pakai yang pecahan tu. Okay, ada siapa-siapa dah dapat nilai? 120.9. 4 titik perpuluhan. 120.9. 412 lah. Okay, 9412. Okay, so nilai sum square treatment 120.9412. Okay, sekarang bila kita dah dapat sum square treatment, okay, benda kedua yang kita kena kira adalah sum square total. Okay, sum square total ni calculation dia panjang sikit. Bukan panjang sikit lah. Calculation dia panjang banyak. Sebabnya apa yang kita kena buat adalah untuk setiap data ni, kita kena tambahkan dia. Macam saya cakap tadi, mula-mula in term of kita tulis, ambil je 2 yang paling awal. Okay, 2 paling awal nilai dia adalah 66 square tambah, okay, apa nilai yang kedua tadi? 71 square. Okay, tambah. So kita kena tambah semua nilai tersebut sampailah nilai yang paling akhir. So nilai dia adalah 67 square. So kalau tuan-tuan masuk dalam kalkulator ni, memang kena masuk semua. So 66 square tambah 71 square, tolak 70 square, tolak 76 square, tolak 74, tolak 73, 75. Bukan tolak, tambah. Sampailah nilai yang terakhir 67 square. Cuba tolong kira. Dapat berapa?
Tambah je semua nilai square, kemudian tambahkan semua nilai tu. Banyak ni doktor. Berapa banyak tu? Dapat 83641. Betul. So nilai dia adalah 83641. Okay, tapi formula dia tak habis sampai situ tau. Okay, kalau ikut formula dia kat belakang ni dia ada juga sama macam tadi. So x dot dot square bahagi dengan 16. So sama macam tadi juga. So kat belakang sekali ni dia akan jadi sama macam yang kita ada tadi. So sama dengan yang tu, dia akan jadi tolak 1191 square bahagi dengan 17. Ni ada lagi lah kat belakang ni. Okay, so kalau kira, cuba kira dapat berapa? 1191 square bahagi 17. 209. Okay, 200. 200.941. 2. 12. Okay, so dapat sum square total adalah 200.9412. ANOVA ni jangan risau kalau dapat nombor besar. So dia memang biasa. Bergantung kepada nilai kita tu berapa. So 200, kalau nilai macam ni tak payah risau. Tu nilai biasa sahaja. Okay, kemudian dia ada 3 elemen. Dia ada sum square treatment, sum square total dengan sum square error. So macam mana nak kira sum square error? Sum square error ni formula dia adalah sum square total tolak dengan sum square treatment. Kita pun gantilah nilai yang kita dapat tadi. So 200.9412 tolak 100.9412. Ni kalau perasan kat belakang ni sama. 200 tolak 120 dapat 80. Ni adalah kita punya sum square error. Okay, bila dah dapat nilai semua ni, barulah kita akan masuk dalam table. Saya rasa saya dah ada sedia table tadi. Kat mana saya punya table? Sekejap sebab saya malas nak bikin table ni. Saya copy jap. Okay. Okay, ni adalah kita punya table. So kita pun ganti masuk dalam table. Okay, treatment dapat 120.9412. Error dapat 80. So total dapat 200.9412. So ni nama dia pun total. Maknanya kalau tambah kedua-dua treatment dengan error ni, kena dapat nilai total. Ada siapa ingat lagi tak tadi? So degree of freedom ni berapa nombor kat sini? K tolak N. Okay, degree. Yang kat sini nilai dia K tolak 1. Kalau K tolak 1 dapat berapa ni untuk kes ni? 5 tolak 1. 5 tolak 1 dapat 4. So kat sini 5 tolak 1 dapat 4. Okay, yang kat bawah ni pula dia adalah capital N tolak K. So dapat berapa untuk kes kita ni kalau capital N tolak K? 16. Okay, capital N kita tadi ada berapa? 17 kan? 17 tolak 5. 17 tolak 5 dapat berapa? 12. Okay, 17 tolak 5 dapat 12. And yang ni kita tambah je lah. Total ni tambah je dua-dua ni. So 4 tambah 12 dapat 16. Ataupun tuan-tuan boleh check lah. Yang bawah ni dia sebenarnya adalah N tolak 1. So 17 tolak 1 betul lah kita dapat nilai 16. So betul lah kita punya degree of freedom. So nilai dia treatment, degree of freedom treatment 4, error 12, total dapat 16. Okay, kemudian untuk mean square ni, yang ni kita pakai calculator je lah. Ambil nilai sum square, so bahagi nilai degree of freedom. Okay, untuk yang degree mean square treatment, okay, 120.9412, so bahagi dengan 80, so dapat apa? Dapat 1.5118. Okay, kalau saya salah tolong betulkan. And error pula sama juga, ambillah nilai 80, bahagi nilai sebelah dia, 12.
So dapatlah nilai dia adalah 6.6667. So tu adalah kita punya mean square. So macam mana nak tahu nilai F-test pula? Sama juga untuk nilai F-test, kita ambil yang atas, so bahagi dengan nilai yang kat bawah. So 1.5118, so bahagi 6.6667, so dapat nilai 0.2268. Saya salah kira ni, 120. Betul, macam salah je. Okay, dekat mana yang macam salah? Saya dapat 120.94 tu bagi 4 tu, saya dapat 30.2353. Betul lah, so 120 bagi 4 takkan dapat 1 kan? Berapa tadi? 30.2353. 2353. Okey, terima kasih. Okey, saya pun bahagi. Okay. Buat balik calculation 30.2353. So bahagi dengan 6.6667. Okey, saya pun dapatlah nilai kat sini. So sepatutnya tadi bukan kosong. So sepatutnya dia adalah nilai 4.5353. Betul? Betul. Okey, terima kasih. Okay, lepas kita dah dapat nilai F-test, ni kita boleh tulislah critical value kita. Okay, berapa nilai critical value? Okay, tapi dalam soalan tak sampai soalan lagi, tak tahu kita punya alpha. Okay, dekat bawah ni baru kita tahu. Okay, dia kata kat sini, lepas dah buat ANOVA table tu barulah soalan dia kata test the hypothesis that the mean data provided by the noise level is the same for all this at 0.025 level of significance. Maknanya nilai alpha kita berapa? Alpha kita 0.025. So kita pun boleh tulis dah kat sini. So dia adalah F 0.025. Apa elemen seterusnya? Ambil nilai kat atas kali ni. Dia adalah 4. Nilai kat bawah dia adalah 12. Ni adalah kita punya nilai yang kita kena cari dalam statistical table. So F 0.0254 12. Okay, sama juga macam tadi lah. So kita pun tengoklah kita punya statistical table ni. Sekarang kena cari alpha yang nilai dia 0.025. Ni 0.02. Ni 0.03. Miss, Ya. saya terpapar anda tadi. Boleh ulang balik tak? Yang mana? Yang last kali tu. Yang last kali? Yang F-test tu ke? Ke yang critical value? Critical value. Yang critical value. Okay, critical value kita ni. So kalau ikut formula dia adalah F alpha. So K tolak 1, N tolak K. So soalan ni, dia dah bagi tahu dekat soalan tu berapa kita punya nilai alpha. So alpha dia 0.025. So kita pun ambil lah. Okay, alpha dia 0.025. Okey, 4 ni daripada mana? 4 ni K tolak 1. Tapi kita dah kira dah. Tadi yang K tolak 1 ni nilai dia adalah bersamaan dengan 4. Ambil dekat degree of freedom je. So ambil nilai atas, ambil nilai kat bawah. So dia adalah 4 dan juga 12. Boleh? Ya, boleh. Saya tak perasan yang 0.025 tu. Rupanya dalam daripada mana? Dia daripada bawah tu, daripada soalan tu. Okey, barai. Okey, 0.025, 4, 12. Kat mana tadi saya punya 0.025? Saya rasa kat atas lagi 0.025 ni. Ni chi-square lah. Okay, ni 0.001. Ni dalam masalah dia, F-test ni dia banyak sangat table. Ni 0.025. Okay, kita nak F 0.025, 4, 12. Okay, dekat atas ni kena cari F 0.025. Dekat yang new 1 ni, nilai dia adalah 4. Tengok 4. So sepanjang-panjang ni adalah nilai untuk yang 4. Tetapi kita punya elemen yang ketiga, new 2 adalah 12. Dekat sini carilah nombor 12. Ni nombor 12. Dekat mana dia intercept, dia bersilang, dekat nilai ni. So nilai dia adalah 4.1212. Kita pun tulislah kat sini. So kita punya nilai ni adalah 4.1212. Settle lah. Ni adalah kita punya table. So table ni saja sebenarnya adalah berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So table ni saja sebenarnya 12 markah dah kat sini. So kalau tuan-tuan boleh buat table ni je pun, saya dah boleh bagi 12 markah. So sayanglah kalau tak boleh jawab soalan ANOVA ni. Okay, lepas dah ada table tu, barulah kita boleh jawab kita punya hypothesis. Okay, macam biasalah. So step nombor 1 adalah kita kena tulis hypothesis. Ada tak siapa-siapa boleh beritahu saya apa kita punya H0? Nak tulis apa dekat H kosong ni? H0 kita adalah, kita kena kata sesemua mean adalah sama. Sekarang ada berapa mean untuk H0?
5. Ada 5, betul. So untuk kes kita ni kategori ada 5, maknanya min pun ada 5. Kita betul lah. So H0 adalah mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. Tu adalah H0. H alternatif kita tulis je. So at least one of the means is different. So salah satu mean tu adalah berbeza. Tapi kita tahu ke yang macam satu? Tak tahu. Yang tu kita tak tahu. Yang kita tahu adalah sekurang-kurangnya satu daripada nilai tu adalah berbeza. Okay, kemudian bila kita dah ada information tu, kita nak decide lah sama ada kita reject ataupun do not reject. Macam mana kita nak decide? Pakai nilai daripada statistical table. Macam saya mention tadi. So dia sentiasa adalah right tail test. Rejection region kita sentiasa berada di sebelah kanan. So nilai yang kita pakai cari daripada table tadi, nilai dia kena duduk kat sini. Dia adalah critical value. Nilai yang memisahkan antara acceptor dengan rejection region. So dia berada kat sini. So 4.1212. Okay, daripada kita punya calculation, berapa kita dapat kita punya F-test? F-test kita 4.5353. Mana lagi besar? F-test ke critical value yang lagi besar? F-test. Betul. F-test lagi besar. Mestilah lagi besar kan? Ni 4.1, ni 4.5. So dia adalah lebih besar, dia duduk kat sini. So F-test kita dekat sini. So F-test nilai dia adalah sama dengan 4.5353. Dia lebih besar daripada kita punya critical value. Automatically dia masuk dalam rejection region. Kalau dia masuk dalam rejection region, automatically kita kena reject H0. Reject H0. So, apa maksud dia? Betul. So apa maksud dia kalau kita reject H0? Maknanya H0 ni adalah salah. So yang mana yang betul? Alternatif adalah betul. Maknanya conclusion kita kena bagi tahu yang mean ni tak semua sama. At least one of the mean is different. So kita jawab balik soalan dia. Dia kata test hypothesis that the mean data provided by the noise level is the same for all days. Dia kata betul ke tak sama, noise level tu adalah sama untuk setiap hari. So daripada apa yang kita dapat adalah tak sama. So kita kena jawab soalan tu. Kita kata at alpha equal 0.025. Ni at alpha sama dengan berapa ni wajib ada. Kenapa kita kena bagi tahu nilai alpha ni berapa? Sebab dia kalau saya pakai 0.5 boleh jadi jawapan dia do not reject. So nilai bila berbeza saja nilai kat sini, automatically decision kita pun boleh jadi berbeza. Sekarang kita dapat reject. Kalau kita pakai 0.5 boleh jadi tak reject. Sebab tu kena bagi tahu kita pakai nilai alpha berapa. Okay, at alpha equal 0.05. Sekarang kita boleh kata tak noise level is the same? Tak. Daripada kita punya kesimpulan, noise level adalah tidak sama. So kita boleh kata, so we do not have sufficient evidence. So kita tak ada bukti that the noise level is the same for all days. Okay, so ni adalah kita punya conclusion. So dia tanya kita betul ke tak noise level tu sama untuk setiap hari. So kita kata daripada sampel kita ni, so kita tak ada bukti yang mencukupi untuk kata so noise level ni adalah sama untuk setiap hari yang berbeza. So ni adalah kita punya hypothesis. Settle. Ni adalah ANOVA ni. Ni nama dia one way ANOVA. So kalau saya bagi quiz kejap lagi soalan ni, rasa-rasa dah boleh jawab ke tak? Doktor, sekejap doktor. Boleh jawab tu? Okey. Kalau dia duduk dekat acceptable tu, kita punya ni ayat ni macam mana ni? Okey, sekarang dia tanya noise level ni sama ke tak sama. Okey, katakanlah dia kita buat test. Okey, dia kata accept H0 kan, masuk kat sini. So kita punya conclusion adalah accept H0. Bila kita accept H0, maknanya H0 ni adalah betul. So kalau H0 ni betul lah. So kita punya mean ni adalah sama. So kita kata we have sufficient evidence. Ni je tukar. Bila kita buat hypothesis dia, kita tukar kat sini je. Sama ada we have sufficient evidence ataupun we do not have sufficient evidence. Tu je tempat kita tukar. Yang lain kita jawab sama macam soalan tu tanya. So kalau kita accept H0, kita akan kata at alpha sama dengan 0.025. So we have sufficient evidence. Sebabnya betul mean kita adalah sama. So we have sufficient evidence that the noise level is the same for all days. Is the same for all days. Okay.
Sebabnya kita accept H0. So H0 adalah betul and H0 kita mengatakan yang mean ni semua adalah sama. Sampailah yang ke-5. Okay. So bila kita buat conclusion sama juga dengan chapter 3. Chapter 3 pun sebenarnya bila kita buat conclusion kita kata kita ada sufficient evidence ataupun tak ada sufficient evidence je untuk sokong kenyataan dalam yang dia tanya tu. Tu je cara kita nak tukar conclusion. Tapi sebenarnya tak kisah. Asalkan tuan punya maksud tu sama, asalkan maksud sampai tak ada masalah. Rational tu dia dalam acceptance region apa kan? Nah, dalam acceptance, okay, H0 ni kita tak tahu dia sebenarnya masuk acceptance ke masuk rejection. Sebab tu kita test ni. So kalau kita test ni dia masuk dalam rejection region, yang kita color ni, ni kita punya rejection region. Kalau dia masuk dalam tu kita reject. Kalau dia masuk tempat yang tak color ni, kita panggil dia sebagai acceptance region, kita accept H0. Tu adalah beza dia. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada doktor. Apa dia lagi? Minta maaf lah saya ni. Tak ada masalah. Saya baik tanya daripada tak tanya. Independent dengan dependent tu nak kemas sikit lagi saya. Itulah. Nak kemahkan lah tu. Nak kemas biar yalah, nanti mari contoh lain ragu-ragu yang mana satu independent, mana satu dependent. Saya nak kita baca buku kan kurang faham. Jadi tanya dengan guru lah. Biar benda tu maknanya kukuh, basic dia tu kukuh. Dia independent ni, benda tu yang kita ubah dalam cerita tu, apa yang kita ubah? Okay, contohnya dalam sini kan, apa yang berubah adalah ni lah, hari berubah. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Okay, yang berubah tu adalah kita punya independent. Habis dependent, kalau contoh ingat, dependent. Noise level pun berubah juga. Noise level ni, dia macam ni. Okay, benda yang kita kita nak tengok, benda kita yang kita interested nak observe, kita nak tahu. Okay, faktor ni sebenarnya mempengaruhi ke tak? Okay, faktor tu adalah kita punya independent variable. Okay, kita punya dependent variable tu adalah, dependent variable. Dalam cerita ni, data apa yang kita kutip? Data apa yang dikutip? Okay, yang ni dia cerita. Okay, she takes measurement each day of the weekday. Apa yang dia ukur kat sini? Dia tak bagi tahu dia ukur apa. Okay, dia kata the following measurements are taken. So measurements decibel. So data apa yang dikutip tu, so kita panggil dia sebagai dependent variable. Okay, dalam kes ni untuk setiap hari ni data apa yang dia kutip? Dia kutip noise level. Berapa desibel? Untuk hari Isnin, okay, 66 desibel, 71 desibel, 70 desibel. Tu adalah dependent variable. Okay, ataupun kalau kita tengok, kita tengok balik contoh. Saya tambah paper kat sini. Saya create satu scenario. Saya kata, the average fuel consumption for different brands of car. Okay, so katakanlah saya nak study pasal benda ni. Saya nak beli kereta baru. Saya nak tahu the average fuel consumption for different brands of car. So agak-agak dalam cerita ni, apa yang benda yang saya patut ubah? Apa yang kita akan ubah? Jenama. Betul. Jenama. Kita tukar jenama kereta. So daripada kereta tu, okay, car brands. Okay, saya ambil Honda. Okay, saya ambil Toyota. Okay, saya ambil katakanlah Mercedes. Untuk set jenama yang berbeza ni, okay, saya pun tukar lah. So apa yang kita tukar tu, kita panggil dia sebagai independent variable. Apa yang kita nak tukar dalam cerita tu. Sebab saya nak tengok berapa fuel consumption untuk kereta yang berbeza. So saya kena tukar lah kereta tu biar berbeza. So saya ambil nilai kereta yang berbeza. Okay, apa data yang saya kutip? Saya nak tahu pasal fuel consumption. Okay, katalah saya isi setiap kereta ni, saya isi RON 97, RM50.
dengan RM50 tu saya nak tengok dia boleh pergi sejauh mana. So apa yang saya ukur dalam ni adalah kilometer. Okay, untuk Honda kalau saya isi dia sebanyak RM50 tu, okay katalah saya pakai Civic, saya pun isi saya punya Civic, tengok betul okay berapa yang kita boleh travel. Katalah untuk saya punya Honda RM50 tu, berapa yang saya boleh travel selalu? Okay, katakanlah dalam 200 km saya travel. Okay, untuk Toyota pula dia travel berapa kilometer? Katalah 215 km. Okay, Mercedes katalah, Mercedes ni teruk sikit lah, 258 km. Tu adalah, so data yang kita kutip ni, ni adalah dependent variable. Benda hasil yang kita dapat daripada eksperimen tu dependent variable. Apa yang kita decide nak ubah awal-awal eksperimen tu, tu kita panggil dia sebagai independent variable. Boleh ke? Faham ke? Miss, Ya? saya nak tanya. Okay. Hello? Ya, saya dengar. Yang saya faham sekarang ini independent yang berubah. Betul? Dependent tidak berubah. Dependent dia bukan tak Betul. berubah, dia dependent ni dia bergantung kepada independent. Sebab nama dia tu dia dependent. Saya kata dependent tu berubah. So independent ni berubah. Dependent ni adalah data apa yang kita kutip dalam cerita tu. Data apa yang kita collect. So kalau kita nak tahu pasal fuel consumption, saya ukur berdasarkan kilometer, saya kena ambil data kilometer lah. Tu adalah kita punya dependent variable. Boleh ke siapa yang tanya tadi? Boleh. Maksudnya dependent ni tak berubah-berubah pun tak kisahlah, dia bergantung pada independent lah, betul tak? Betul. Dependent ni kita tak boleh kontrol. Kita tak ada kontrol. Yang kita boleh kontrol yang ni je. Yang kita tukar. Tapi dependent tu berapa nilai dia adalah beyond kita punya kontrol. Dia bergantung kepada eksperimen tu je lah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Maksudnya kalau independent tu kalau sama tak boleh lah independent? Kalau sama, kenapa kita nak kaji faktor yang sama? Bila kita nak kaji faktor tu, kita kena ubahlah kan faktor kita tu. Okay. Takut. Tak, so independent tu apa yang kita ubah? Kita akan sentiasa ubah tu sebab kita nak tengok betul ke tak faktor ni dia mempengaruhi apa yang kita nak tahu. So kita akan sentiasa ubah kita punya factor ataupun independent variable. Okay, itu adalah untuk one way ANOVA. So one way ANOVA ni saya akan tanya dalam quiz. Saya harap tuan-tuan tak ada masalah lah. In term of sama, saya akan bagi quiz tu lebih kurang sama dengan apa yang saya kira ni. Kejap lagi habis lecture ni saya terus bagi apa yang saya dah tulis ni. So in term of calculation dia lebih kurang sama saja. Sudah dah doktor. Macam Hari ni ni ke quiz? Betul. Quiz tu bukan suruh hantar terus tak. Saya bagi, lepas tu hantarlah bila-bila. Sebab kami kena tengok video dulu. Tak salih dah. Tak ada masalah. Hantar bila-bila pun tak ada masalah. Kami faham kena tengok video dulu. Sebab nota tak salih kan, jenis fokus pada pengajaran. Jadi tak ada masalah sebab nota ni saya akan bagi. So apa yang saya tulis ni, kejap lagi saya terus bagi. Saya ingat ke Dr. Nok selalu tu kami. Tak. Boleh. Saya punya quiz, due date dia minggu akhir. Minggu akhir tu saya nak start menanda quiz apa semua. Tapi kalau nak awal, kena bagi awal. Boleh. Memang sebelum ni pun, sebelum final kita akan hantar. Saya pun dah biasa macam tu. Tu saya tak kisah tu. Okay, tu adalah tu one way ANOVA. Sekarang saya nak cerita two way ANOVA pula. Sebab dalam periksa akan masuk two way ANOVA. Okay, two way ANOVA ni apa beza dia? So apa dengan one way ANOVA? Two way ANOVA ni sekarang kita ada dua faktor yang berbeza. Kalau sebelum ni tadi, doktor, ya? Saya nak bagi tahu benda ni doktor. Nak wayak ke apa? Saya tak tahu lah kawan-kawan yang lain. Saya ada masalah sikit yang sebelum ni. Mungkin ada tak faham. Saya takut ada kaitan dengan Dr. Hajar ni yang sebelum tajuk yang sebelum ni yang Dr. Atikah Hajar ni, saya takut yang tu je. Dia tak ada kaitan. Cuma kalau ada kaitan saya minta maaf lah doktor, takut doktor kena tunjuk balik ke macam mana. Tak ada masalah.
Tak ada masalah. Jangan risau. So chapter 2 dengan chapter 3 ni sebelum ni dia tak ada kaitan. Chapter 3, 4, 5 semua lain-lain. Kalau tak ada kaitan okey. Tak ada masalah, jangan risau. Okey. Okey. Doktor, ni satu lagi nak tanya ni. Apa dia? Boleh tak kita gunakan masalah yang pertama tadi, gunakan untuk guna apa ni? Untuk guna two-way ANOVA ni? Tak boleh. Oh, tu tak boleh One-way ANOVA tadi nak pakai untuk two-way ANOVA? Masalah dekat yang one-way pula. One-way ANOVA tu, kita guna contoh yang sama pada two-way ni. Dia ada beza one-way dengan two-way ni. Oh, gitu pula. Dia punya data dia tu. Dia one-way tu yang simple. Two-way ni dia extra sikit. Dia ada beza dia. Nak cerita dulu apa beza two-way dengan one-way ni. Okay. So kalau one-way tadi kita ada satu faktor sahaja. Okay, bila two-way ANOVA, nama dia pun two-way. So apa yang berlaku adalah kita ada dua faktor. Sekarang ada dua faktor dah. Ni nota lama ni. Sekejap Rasa saya dah hari ni nota ni saya dah tulis dah pagi tadi. Sebab saya nak conteng, saya copy lah nota ni. Doktor tak pernah ke mengajar ni belum puasa ni? Setengah jam lagi kan? Ada masa saya kan? Tak, kami tak ada masalah. Kami mendengar saja. Doktor yang cakap ni. Kalau doktor nak take 5 pun boleh, tak ada masalah. Nak take 5 ke? Tak adalah kalau doktor rasa nak rehat sekejap ke macam mana. Sama okey ya. Okeylah kita take 5 kejap. Okey. Okey. Kita start balik sebelah 35 kita start Okey. Okey. Jangan pergi minum air pula. Okey, masih.
Okay, boleh kita start? Boleh. Yes. Okay. Okay, ni adalah two-way ANOVA. So macam saya cakap tadi, apa beza antara two-way ANOVA dengan one-way ANOVA ni? So beza dia yang paling obvious adalah in term of kita punya factor. So kalau one-way ANOVA tadi kita ada satu factor saja. Sekarang untuk two-way ANOVA kita ada dua factor. Okay, apa maksud saya dengan dua factor tu? Okay, contohnya kalau kita refer balik senario tadi. Saya kata is fuel consumption affected by carburants. So sekarang kita ada satu factor saja. So factor kita adalah carburant. Okay, tapi katakanlah saya ubah sikit. Saya kata is fuel consumption so affected by carburants and car type. Tu dia dah jadi dua factor. So car type kat sini maksud saya adalah sama ada dia adalah sedan ataupun dia adalah SUV lah. So untuk case kita ni, bila saya extend ni, kita ada dua faktor yang berbeza. So faktor yang pertama adalah carburant. Ni adalah faktor nombor satu ataupun kita panggil dia sebagai faktor A. And faktor nombor dua adalah faktor B adalah kita punya car type. So bila kita ada dua faktor sahaja, kita nak tengok sama ada kedua-dua faktor ni ada efek tak ke atas fuel consumption. So automatically ni dia tak boleh jadi one way dah. So dia akan jadi two-way ANOVA. So satu faktor one-way ANOVA, dua faktor dia akan jadi two-way ANOVA. Okay, untuk two-way ANOVA ni, apa yang berlaku adalah kita ada dua faktor. Saya tulis kat sini slash ataupun dua faktor lah. Tu adalah kita punya two independent variable ataupun two factors. And kita ada satu dependent variable. So dependent variable tak berubah. So data apa yang kita collect daripada eksperimen tu adalah kita punya dependent variable. Okay, tapi sekarang kita ada additional factor. So instead of ada satu factor je, so sekarang kita ada factor A dan juga factor B. Okay, in terms of hypothesis testing, bila kita ada dua factor ni, so benda first yang kita interested, yang kita nak tahu adalah ada kaitan tak antara dua-dua faktor ni. Sama ada faktor A dengan faktor B ni, so dia mempengaruhi tak antara satu sama lain. Itu adalah benda yang kita paling interested bila kita ada case yang dua faktor. Okay, sebab tu bila kita ada two-way ANOVA ni, benda first yang kita nak tengok adalah kita nak test for interaction. So sama ada faktor A dengan faktor B dia mempengaruhi ke tak antara satu sama lain. Okay, macam mana kita nak buat hypothesis testing? So cara kita nak buat hypothesis testing dia adalah, okay, first kita come out dengan hypothesis lah. So hypothesis dia sentiasa, ni memang sentiasa sama. Kita tukar ni je, tukar dekat sini je, faktor A dengan faktor B. So kita kena tukar berdasarkan soalan yang kita dapat. So rational dia kita akan kata there is no interaction antara faktor A dan juga faktor B. And alternatif dia adalah sebaliknya. Kita akan kata there is an interaction antara faktor A dan juga faktor B. So tu adalah untuk kita punya hipotesis yang pertama. Okay, untuk case two-way ANOVA ni, boleh jadi kita ada tiga hipotesis. So boleh jadi kita ada satu hipotesis. So macam mana kita nak tahu kita ada tiga ataupun satu hipotesis ni? Okay, sebabnya, so bila kita dah test interaction, kalau kita punya conclusion tu yes, ada interaction, maknanya kita dapat H alternatif adalah betul. Okay, maknanya ada interaction, kita akan stop. So calculation kita habis sampai situ je. Okay, maknanya kalau kita tengok in term of soalan tu dia adalah 4 ataupun 5 markah sahaja. Okay, itu adalah untuk case yang kita test interaction kita berhenti. Okay, boleh jadi juga bila kita test interaction tu, dia adalah kita dapat result yang H null adalah betul. So maknanya there is no interaction. So tak ada interaction antara faktor A dan juga faktor B. So bila tak ada interaction antara faktor A dengan faktor B, so kita kena tengok pula individually antara faktor A dengan faktor B. Maknanya faktor A ni betul ke tak dia mempengaruhi kita punya result. Ataupun faktor B ni betul ke tak dia mempengaruhi kita punya result. So kita kena tengok benda tu individually. So kalau untuk soalan yang kita kena proceed ni, yang kita ada 3 hypothesis testing, so selalunya markah dia adalah antara 12 hingga 15 markah. Kenapa? Sebabnya kalau yang kita berhenti ni, bila kita ada interaction kita berhenti, kita buat satu hypothesis testing saja. Sebab tu markah dia 4 sampai 5. Tapi kalau soalan tu dia kata tak ada interaction, kita kena tengok marginal effect. Marginal effect ni maknanya kita test faktor A dia seseorang, and faktor B dia seseorang, ada efek ke tak?
Tu kita panggil sebagai marginal effect. So bila kita kena test sekali dengan marginal effect, so kita akan ada 3 hypothesis testing. Okay, pertama kita test interaction, kemudian kita test row effect dan juga kita test column effect. So row effect dan column effect ni kita test individual. Maknanya kita test asing-asing antara faktor A dan juga faktor B. Yang mula-mula tadi kita test dia sekali. Betul ke tak antara faktor A dengan faktor B ni dia mempengaruhi antara satu sama lain. Tapi kalau answer jawapan dia adalah no, dia tak mempengaruhi antara satu sama lain, kita kena tengok pula. So betul tak yang faktor A ni mempengaruhi kita punya eksperimen? Ataupun betul ke tak faktor B ni mempengaruhi kita punya eksperimen? So maksimum kita akan ada 3 hypothesis testing. So minimum kita akan ada 1. Tapi Doktor, ya? soalan sekejap. Yang tadi tu, yang stop tu, yang kita nak stop tu kan, yang kata ada satu tu. Maksudnya kat sini, bila kita buat hipotesis tu, dia duduk dekat acceptable. Dia kata kat sini, maknanya stop ni adalah yes bila ada interaction. Bila ada interaction maknanya kat sini lah. Maknanya kita reject H now. Yang betul adalah alternatif. Baru kita stop. Bukan, maksud saya dalam graf tu, yang dalam graf tu kan, dia duduk dekat reject ke acceptable. Yang ni. Maksudnya kalau kita lukis graf tu. Okey, dah. Untuk two-way ANOVA ni kita tak pakai dah graf tu. Macam mana kita nak decide reject ke tak reject, kita akan pakai satu nilai ni, nama dia adalah p-value. Sebabnya untuk case two-way ANOVA ni kita tak kira pakai table. Apa yang kita buat adalah kita kira pakai software, kita kira pakai Excel, and bila Excel dia akan keluar satu nilai ni, so nama dia adalah p-value. Okay, macam mana kita nak pakai p-value? Okay, p-value ni kalau p-value kita lebih besar daripada alpha, so kita akan do not reject. Kita akan banding p-value dengan alpha je. Kalau sebelum ni kita kena lukis kan, nak decide reject tak reject. Kalau kita pakai Excel, kita tak payah lukis, kita boleh banding dengan alpha saja, p-value dengan alpha. Ataupun kalau kita dapat p-value kita, so lebih kecil daripada alpha, automatically kita do not reject. Yes, terbalik. So kita akan reject. Lebih kecil daripada alpha kita reject, lebih besar daripada alpha kita do not reject. So macam mana kita nak buat tu? Berdasarkan nilai ni, so nama dia adalah nilai p-value. Sebelum ni untuk two-way ANOVA ni memang kita ajar student calculate table macam tadi. Tapi sebenarnya jarang berlaku case two ANOVA ni kita buat calculation by hand. Selalunya memang kita akan pakai Excel sebab calculation dia sangat panjang dan sangat complicated. So starting daripada semester lepas, so untuk syllabus subjek ni kita decide tak payah ajar dah pakai table untuk two ANOVA, tapi pakai output daripada Excel. Maknanya dalam soalan nanti saya akan bagi output daripada Excel. Tuan-tuan kena buat decision berdasarkan output yang diberi. So macam mana nak pakai output tu, kita pakai nilai ni, nama dia adalah p-value. So kalau p-value kita lebih kecil atau sama dengan alpha, kita reject H null. Kalau p-value kita lebih besar daripada alpha, kita tak reject H null. Okay, kita tengok contoh soalan. Saya rasa kalau tengok contoh soalan, tuan-tuan akan lagi faham lah. So sebenarnya macam mana two-way ANOVA ni. Kita start dengan soalan ni. Ni adalah output daripada Excel. Okay, soalan dia kata, so adding glass particle to clay brick may improve the structural properties of the brick. So brick ni, kalau kita tambahkan glass particle, dikatakan yang dia boleh improve structure of the brick. So an article in Civil Engineering describe experiments in which the compressive strength was measured for brick. Apa yang kita ukur kat sini, tengok dia kata dia ukur compressive strength. Dekat brick, untuk setiap brick ni, kita measure compressive strength. For bricks with varying amounts of glass content, apa yang kita vary maknanya apa yang nilai yang kita ubah amount of glass content dan juga kita ubah glass particle size. So lepas kita dah ubah nilai tersebut, data apa yang kita kutip? So kita kutip nilai compressive strength. So Microsoft Excel output in figure 3 shows all the effect involved between the amounts of glass content and glass particle size on strength of the brick. Sekarang kita nak tengok sama ada betul ke tak glass content dan juga glass particle size ni dia mempengaruhi strength of brick. Saya tahu ANOVA ni kalau kita baca sekali lalu kita tak faham sebenarnya nak cerita pasal apa. Tapi kalau nak faham, nak betul-betul faham variable tu dia cerita yang mana satu adalah kita punya factor, boleh tengok dekat soalan sebab soalan tu dia lagi clear lah. So apa kita punya factor.
So soalan dia kata since there is no interaction effect, ni dia dah siap-siap dah kata no interaction, maknanya tuan-tuan tak payah test interaction. Dia dah bagi dah, tak ada interaction. Dia kata since there is no interaction effect between the amount of glass content and glass particle size, so dia kata test the effect of glass particle size on the strength of break at 1% significant level. Okay, kalau ikut urutan, so apa yang kita kena buat adalah, so first kali kita kena test interaction. Ni benda first yang kita kena buat. Kalau soalan tu kata test for interaction, test dulu interaction. Okay. Kalau ada interaction, macam saya cakap tadi, so kita pun berhenti, settle. Kita punya soalan sampai situ je. Kita, kalau dia kata tak ada interaction, faktor A dengan faktor B ni dia tak mempengaruhi antara satu sama lain, barulah kita kena test satu-satu. Mula-mula test dulu. Faktor A ni mempengaruhi tak kita punya study. Kemudian kita pun test pula. So faktor B ni kalau dia seorang, dia mempengaruhi tak kita punya study. So untuk kes ni, awal-awal lagi dia kata there is no interaction. Maknanya tak ada interaction. Okay, maknanya kita kena test antara faktor A dan juga faktor B. Kita tapi dalam soalan ni, dia tak nak kita test dua-dua. Dia nak kita test satu je. Dia kata, so test the effect of glass particle size on strength of break at 1% significant level. Maknanya kita kena test satu saja. So sama glass particle size tak kisahlah sama ada kita regard dia sebagai faktor A ataupun dia sebagai faktor B. Okay, macam mana kita nak cari nilai faktor A dengan faktor B ni? Okay, first kali bila kita tengok table ni adalah output daripada Excel. So kalau kita masukkan kita punya data ke dalam Excel, kita create output, ni lah dia punya output, hasil dia. Okay, yang ke atas ni adalah result bila kita test faktor A. Ni kita panggil dia sebagai sample. Yang kat bawah ni adalah output bila kita test faktor B. So kita panggil dia sebagai column. And yang ketiga ni interaction. Ni adalah bila kita test interaction, ada kaitan tak, ada hubungan tak antara faktor A dan juga faktor B. So kita akan tengok kat situ. Kat mana pula nak cari nilai p-value? Ni obvious, dia dah tulis kat sini. Ni adalah kita punya nilai p-value. Okay, first kali apa yang kita kena buat adalah kita kena decide dulu. Dia suruh cari kita test effect glass particle size. Kita kena tahu dulu glass particle size ni dia sebenarnya adalah faktor A ataupun faktor B. So macam mana kita nak tahu dia adalah faktor A ataupun faktor B? Kita baca dalam soalan, dia cerita faktor mana dulu. Okay, dia kata kat mana yang dia start cerita, dia kata, so an article in civil engineering describe experiment in which the compressive strength was measured for bricks with varying amounts of glass content. Ni adalah kita punya faktor A. Dia cerita pasal glass content dulu and glass particle size. So glass particle size adalah kita punya faktor B. Sekarang dia suruh kita test glass particle size. So glass particle size ni sebenarnya adalah kita punya faktor B. So kemudian kita pun tulislah dia punya hypothesis. So kita nak test kita punya faktor B. Null hypothesis dia adalah there is no effect. Dia kat atas memang sentiasa no. No effect, no interaction, no effect of factor A, no effect of factor B. Memang kat atas dia kena ada perkataan no. So there is no effect of glass particle on strength of break. Okay, ni adalah kita punya null hypothesis. Okay, alternative hypothesis kita adalah sebaliknya. Kita akan kata there is an effect. Ada effect. So there is an effect of glass particle on strength of break. Okay, so tu adalah kita hypothesis. So lepas dah ada hypothesis, barulah kita boleh decide sama ada kita nak reject ataupun nak ambil. So untuk case ni, macam mana kita nak decide reject ataupun tak reject. So macam saya cakap tadi, kita pakai nilai P value. So sebab sekarang kita nak test faktor B, dekat mana kita nak tengok untuk faktor B, kita akan tengok kat sini lah, untuk column. So untuk case kita ni, berapa dia punya nilai P value. So P value untuk faktor B adalah bersamaan dengan 0.0010. Dia pun tulis lah. So dia adalah 0.0010. So kita nak banding dia dengan alpha. So berapa nilai alpha? So alpha adalah sama dengan 1% ataupun 0.1. And of course lah kalau kita banding 0.1 dengan 0.001, so yang lebih besar adalah alpha. So kalau ikut yang saya tulis tadi, bila P value kita adalah lebih kecil daripada alpha, so apa yang kita kena buat adalah kita kena reject H null. So reject H null ni maknanya H null ni kita ni salah lah, kita reject. Kenapa kita reject? Sebab dia salah. Okay, automatically yang betul adalah alternative. So boleh tulis conclusion. So kita akan kata at alpha sama dengan 0.1, salin balik sahaja.
kita punya H alternatif ni. So that is an effect of glass particle on strength of brick. Okay, itu saja. So kenapa 5 markah? So bila kita tulis hipotesis 1 markah, apa dia? Alpha tu 0.01 kan, betul kan? 1 bagi 1 betul. Bukan 0.1, 0.1 jadi 10% pula. Okay, ni adalah 0.01. Tapi still lah dia adalah lebih besar daripada kita punya P value. Okay, markah dia, so bila tulis hipotesis dapat B1, nilai P value ni cari nilai yang betul, dapat lagi markah B1. Dan dia bukan B1 ni A1. Okay, so tuan-tuan banding antara P value dengan alpha ni dapat markah method. Reject dapat lagi answer, betul dapat lagi A1. And last kali conclusion markah dia adalah A1. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni adalah markah dia. Macam mana dapat markah 5 tu. So cari P value ni pun dah dapat dah markah. So markah dia adalah A1. Okay. Tapi itulah tuan-tuan kena jelas. So dia nak test apa yang dia nak test sekarang. Sama ada dia nak test interaction, dia nak test faktor A ataupun dia nak test faktor B. And dekat mana nak cari nilai dia berdasarkan kita punya output. Itu kita kena clear. Dekat mana nak cari nilai-nilai tersebut. Okay, sebelum saya proceed lagi satu example, ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal soalan ni? Kalau P tu sama dengan alpha? Reject, sama. Dia kalau dia lebih kecil atau sama dengan alpha, kita reject. So P value lebih kecil atau sama dengan alpha, kita akan reject H null. Okay, kita tengok satu lagi example. Okay, example ni dia kata 10 markah. Tapi ni no interaction juga, tak ada ke yang ada interaction? Ni one way ANOVA ni. Ni 5 markah juga. Okay, tak apalah. Soalan ni dia tak ada yang interaction. Semua there is no interaction. Okay, ni sebelum ni, ni syllabus yang sebelum ni. Syllabus sebelum ni, dia adalah soalan cari PQR ni sebab kita ajar student macam mana nak pakai table. Tapi untuk kes tuan-tuan ni dah tak ada lah yang kes pakai table ni. Yang kosong kena cari nilai tak ada sebab kita memang tak ajar langsung student pakai table. So kita hanya ajar student macam mana nak baca output daripada Excel sahaja. So saya akan proceed soalan nombor 2. So dia kata, tapi kita baca dulu soalan dia kata apa. So dia kata kat sini, a vehicle manufacturer, so pengeluar kenderaan, so wishes to test the ability of 3 type of steel alloy panels to resist corrosion. So when 3 different paint types are applied. So kita nak tengok kebolehan kita ada 3 type of steel alloy. Bila kita ada 3 different paint types are applied. Okay, so the corrosion data in millimeter represent the ability of the painted panels to resist weathering. So a random sample of 4 different type of steel alloy, 4 different type of print were recorded in table 2. So the data is analyzed. Okay, so yang ni dia tak obvious sangat dia punya tu. Kenapa dia kata ada 4? Okay, daripada kes ni, apa kita punya faktor? Boleh teka tak apa kita punya faktor? Okay, kalau tuan-tuan tak faham sekalipun apa yang dia tulis, okay, daripada table tu kita boleh teka apa kita punya faktor. Boleh tak bagi tahu saya? Daripada table tu agak-agak apa kita punya faktor? Paint type. Betul. Ada 2 faktor. So faktor pertama adalah paint type. Apa lagi kita punya faktor? Steel alloy. Steel alloy. Betul. Sebabnya kita ada 3 jenis steel alloy yang berbeza dan juga ada 3 paint type yang berbeza. Itu adalah kita punya faktor. So kalau soalan tu tanya, so what are the factors? Kita pun beritahu lah. Faktor pertama adalah paint type. So faktor kedua adalah steel alloy. So kalau tuan-tuan baca statement ni tak faham sekalipun, tengoklah table. So daripada table tu, daripada header dia ni, kita boleh teka apa dia punya faktor yang terlibat. Okay, so apa yang dia kutip ni lah. So dia kata the corrosion data in millimeter represent the ability of the, so yang kita record adalah corrosion data in millimeter.
Okay, so sekarang daripada cerita ni, so kita kena decide yang mana satu adalah faktor A, yang mana satu adalah faktor B. So macam saya cakap tadi, so macam mana kita nak tahu yang mana adalah faktor A, yang mana satu adalah faktor B. So daripada cerita ke atas ni kita kena tengok yang mana dimension dulu. So kalau tengok ayat yang pertama, so dia kata a vehicle manufacturer wishes to test the ability of 3 type of steel alloy. So dia cerita pasal steel alloy dulu, automatically steel alloy ni adalah faktor A. So to resist corrosion, when 3 different paint types are applied, maknanya paint types ni dicerita lepas tu. So paint type ni adalah kita punya faktor B. So bila tengok Excel output, so yang ni adalah A, yang ni adalah B, yang ni adalah interaction. Ada tak hubungan antara A dan juga B. So find the values, yang ni tak payah risau pasal find the values ni, memang takkan tanya soalan macam tu. Tapi soalan nombor 2 dia kata, so given that there is no interaction. Sama juga soalan ni, dia kata tak payah test interaction. Okay, kata kalau saya nak tukar soalan ni sebab saya nak tunjuk macam mana case kalau kita tanya 3-3. Sebab dalam final exam nanti, tak silap saya markah dia 15 markah. So kita nak suruh test 3-3. Saya tukar sikit wording soalan ni. Sebab saya nak tuan-tuan familiar macam mana kalau ditanya 3-3. Okay, use the p-value approach to test the interaction between type of paint and type of steel alloy. Panel on the effect of corrosion. Ni soalan bocor ni. Memang saya beritahu awal-awal. So ni adalah contoh soalan dalam final exam. So saya kata kat situ, so pakai approach p-value untuk test interaction antara kedua-dua faktor ni lah. So faktor pertama kita adalah type of paint. So faktor yang kedua adalah type of steel alloy. So on the effect of corrosion. Okay, kalau dia suruh test interaction, automatically, so hipotesis kita yang pertama adalah kita kena test interaction. So macam saya cakap tadi, atas sekali kena ada perkataan no. So there is no interaction. So between paint type and steel alloy. Okay, so tu adalah kita punya null hypothesis. Ya, kita punya alternatif pun salin je exactly benda yang sama. Cuma beza dia adalah yang kat sini no tu buang, letak dia there is an interaction. Kita kena kata ada interaction. Kalau sebelum ni kita claim tak ada interaction. So sekarang kita claim ada interaction antara paint type dan juga steel alloy. So kemudian kita kena ambil nilai p-value. Kat mana nak ambil nilai p-value? Sekarang bila kita test interaction, kita kena ambil dekat row yang berkaitan dengan interaction dekat sini. So ni adalah tempat test interaction. So berapa nilai p-value? So p-value untuk case ni adalah 0.0723. So kita bertulis, okay, p-value adalah 0.0723. So soalan ni dia dah mention berapa nilai alpha. So alpha adalah bersamaan dengan 0.05. So kita pun bandinglah dengan alpha. So alpha 0.05. So p-value kita lebih besar daripada alpha. So kalau lebih besar kita reject ke tak reject? Tak reject. Betul. So kalau p-value kita lebih besar daripada alpha, so apa yang kita buat adalah kita do not reject. So Accept lah, accept. So apa? Kita ataupun boleh pakai term accept, tak ada masalah. So maknanya apa yang kita kena buat adalah H0 tu adalah betul. Kita tak boleh nak reject H0 adalah betul. Okay, maknanya untuk conclusion salin balik saja. Tulis je at alpha sama dengan 0.05, salin terus ayat H0 tu. So there is no interaction between paint type and steel alloy. Okay, so tu adalah hypothesis testing yang pertama. So kalau tuan-tuan tulis ni saja dah, ni dah boleh dapat antara 4 hingga 5 markah. So dia wajib 4 tu. So kadang-kadang kalau kita ada extra mark, kita akan bagi nilai untuk p-value. Tapi kalau tak cukup markah, kita bagi 4 saja. Ni dah 4 markah. Tapi macam saya mention tadi, so kalau bila kita buat hypothesis testing, kita come out dengan katalah tak ada antara faktor A dengan faktor B tu tak ada kaitan antara satu sama lain.
kita kena test pula faktor A dengan faktor B tu secara individual. Maknanya betul ke tak dia ada efek ke atas corrosion. So kita pun proceed lah. Okay, ni yang pertama adalah hypothesis testing untuk test interaction. Kalau ada interaction, berhenti sampai sini. Confirm markah dia adalah 4 hingga 5 saja. Tapi kalau no interaction, kita kena proceed lah. So yang kedua, kita kena test faktor A. So apa dia faktor A? So faktor A kita tadi adalah steel, type of steel alloy. So sama juga macam tadi, idea dia sama untuk hypothesis. So kita akan kata, so there is no effect. Dekat atas memang sentiasa perkataan no effect of type of steel alloy. Type of steel alloy. Okay, dekat bawah ayat yang sama, cuma tukar no tu je. So there is an effect of type of steel alloy. Dia kita nak decide faktor A dengan faktor B. Macam mana nak decide faktor A dengan faktor B? Dia kena ikut soalan. Dia soalan mana yang dia mention dulu. Soalan mana yang dia sebut dulu tu akan jadi kita punya faktor A. Soalan mana yang dia sebut kemudian, tu adalah kita punya faktor B. Dia dalam soalan. Kena faham soalan lah. Dia kena baca. Kalau bila dah kita identify dah yang mana satu faktor A, faktor B, kita tengok balik statement tu yang mana disebut dulu. Yang mana sebut dulu faktor A, kemudian faktor B. Okay, dan untuk P-value pula, so kita tengok. So berapa untuk case A ni, apa kita punya nilai P-value. So P-value kita ni adalah 1.6452 kali 10 kuasa negatif 6. So apa maksud E ni? E ni sebenarnya 10 kuasa negatif 6. So kalau tuan-tuan tukar dia dalam bentuk perpuluhan, ni kena injak 6 titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya ada berapa kosong? Kat depan dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Barulah 16452. Tu adalah maksud kalau kita ada 10 kuasa negatif 6. Maknanya kena injak ke depan berapa titik perpuluhan? 6 titik perpuluhan. Tu nilai dia sebenarnya adalah sangat kecil. Tapi kita salin jugalah. 1.6452 kali 10 kuasa negatif 6. And of course lah kalau kita bandingkan dengan kita punya nilai alpha. Sebab nilai alpha kita 0.05. So dia adalah lebih kecil daripada alpha. So automatically apa yang kita akan buat adalah kita kena reject H0. So sama juga macam tadi. Kalau kita reject H0, maknanya H0 kita tu adalah salah. Maknanya kita akan ambil alternatif. So kita pun tulislah L alpha sama dengan 0.05. Ada efek ke tak? Yes. So there is an effect of type of steel alloy. So rupanya steel alloy ni dia mempengaruhi corrosion of steel alloy. Okay. And tu adalah faktor A. Sama juga. Yang ketiga, kita akan buat benda yang sama untuk faktor B. So step dia memang exactly sama. Cuma sekarang daripada steel alloy, kita akan tukar type of paint. So macam mana nak dapat nilai P-value? Tengok dekat column B. Dekat mana kita punya column B. So dekat tengah-tengah ni, ni adalah nilai P-value untuk case kita punya faktor B. And nilai dia sekarang lagilah kecil. So dia adalah 5.0146 kali 10 kuasa negatif 11. Maknanya ada 10 titik perpuluhan dekat depan ni, barulah ada nilai 5. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak salin ni, ataupun boleh tulis 0.0000. Tak ada masalah. Sebabnya dalam calculation kita kan kita pakai 4 titik perpuluhan kan. So memang kalau 5.0146 ni, kalau kita ambil 4 titik perpuluhan, memang dia akan jadi 0.0000. And of course lah dia lebih kecil daripada alpha. So apa yang kita kena buat adalah kita akan reject H0. Jangan risau bila saya bagi PDF ni, saya akan tulis awal-awal lah. Dan saya akan tulis lengkap lah, saya tak tinggal macam ni. Tapi sekarang tak larat nak tulis semua. Dan saya rasa tuan-tuan dah dapat kot idea dia. So dekat mana nak cari nilai P-value and macam mana nak come out dengan dia punya hypothesis, nak buat pembandingan and so on. Cuma tu je kena ingat. So P-value ni bila dia lebih kecil atau sama dengan alpha, kita reject. Lebih besar kita do not reject. Tu je idea dia. Okay, ada apa-apa soalan tentang two-way ANOVA ni? Saya rasa straightforward kot two-way ANOVA ni. Okay. Tak ada calculation sangat lah. Tak ada. Kena ni je. Kena salin ni, salin P-value, decide reject tak reject. Tu je. Okay. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak ajar sampai topik ni je hari ni. Sebabnya memang tu je. One way ANOVA dengan two way ANOVA.
Alhamdulillah. One Way ANOVA saya tanya dalam quiz, Two Way ANOVA ada dalam quiz 5 markah, ada dalam assignment, ada juga dalam final exam. And saya akan bagi soalan assignment, and saya memang expect tuan-tuan memang nak suruh try buat soalan assignment, sebabnya bila soalan final nanti dia lebih kurang je dengan soalan assignment tu. Memang saya buat dia macam tu, cuma beza dia adalah senario je. Tapi in term of soalan, mana nak cari nilai, macam mana nak calculation, dia adalah benda yang sama. So assignment tu, walaupun dia akan jadi group assignment, tapi memang saya suggest buat dulu individually, kemudian baru bincang sama-sama, tengok dekat mana calculation, yang mana betul, yang mana salah. And tolong ajar sama masing-masing as well. And kalau nak tanya saya pun tak ada masalah, saya boleh bagi tahu dekat mana salah, dekat mana betul and so on. Itu untuk assignment. Okay, saya rasa saya nak habiskan sampai sini. Okay, kejap lagi saya akan hantar terus file PDF ni, and saya akan hantar juga link video. Kemudian saya akan bagi soalan quiz dulu. So macam saya cakap tadi, quiz ni saya bagi due date dia sampai minggu terakhir lecture. Sebab minggu terakhir tu saya akan start menanda semualah. Okay, so kalau ada apa-apa nanti boleh bagi tahu dalam group. Okay. Terima kasih Miss. Boleh. Okay. InsyaAllah boleh. So kita habis sampai sini dulu Okay, Assalamualaikum. Bulan depan. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Miss. Selamat Hari Raya. Banyak nampak kuih raya tu. Nampak kuih. Tak balik lah di Pasar ni. Balik mana?